Saya dengar sebuah ceramah oleh dua orang ustaz, ya, yang menisbahkan mereka kepada gerakan Salafiyah. Seorang Ustaz Adli, Muhammad Saad tak silap saya. Yang kedua adalah Ustaz Abu Mubarak. Okay. Yang pertama sekali adalah video Ustaz Adli. Ya. Dan tajuk kita tu adalah berkenaan dengan kenyataan yang disebut oleh Ustaz Adli sini. Itu yang berkali-kali kita nak kena tekankan. Orang tak faham lagi. Dia kata jisimkan Tuhan, jisimkan Tuhan. Tang mana? Mujassimah. Soalan tak ada zat. Allah tak ada zat tak? Dia. Pada kali ikut geng-geng ahli kalam, Allah Ta'ala tu tak ada zat. Pada kali ikut geng-geng ahli kalam, Allah Ta'ala tu tak ada zat. Allah Ta'ala tu tak ada zat. Allah Ta'ala tu tak ada zat. Sebab apa tak ada zat? Sebab bila dikatakan lihat Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Kan geng-geng sidang kalam, dia kata Allah tak ada depan orang tu, tapi ada cipta image dekat mata. Di mata tu dicipta image. Sedepan tu tak ada. Sebab tu yang idea tadi. Tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak ada tak macam tak pisah sebab tak ada. Tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak ada tak macam tak pisah sebab tak ada. Konon tak boleh kata ada. Tak boleh kata ada. Kalau dia kata ada hijab. Apa sebab tak ada pula? Kalau ada hijab, maksud dia ada tak belakang hijab? Mestilah ada, jangan tak ada pula. Saya agak sedikit terkejut dengan kenyataan begitu. Bahkan mengingatkan saya kepada kenyataan yang disampaikan oleh salah seorang ustaz daripada Gasma yang sudah pun meminta maaf, mengatakan bahawa Asy'ariyah sembah Tuhan yang tidak wujud. Okey. Ustaz Adli kata sesuatu yang lebih kurang sama. Okey, dia mengatakan bahawa Ahlul Kalam kata tak boleh kata Allah ada. Ataupun Allah tidak ada zat. Ataupun zat Allah tidak wujud. Saya pun tak tahu macam mana Ustaz Adli dapat benda ni. Ataupun dari mana dia dapat. Saya nak kata benda ni bahaya. Awak sebagai sebuah aliran, awak mengatakan tentang sebuah aliran lain yang majoriti umat Islam berpegang pada benda tu. Yang mana setiap anak-anak Islam di Malaysia ini tahu sifat 20. Dan sifat pertama yang kita belajar tentang Allah adalah Allah wujud. Macam mana anda ataupun ustaz boleh katakan bahawa Asy'ariyah mengatakan, atau ahli kalam atau sidang kalam dia kata, mengatakan bahawa tak boleh kata Allah itu ada. The exact statement, do you remember? Ahli kalam, zat Allah tak ada. Ahli kalam kata zat Allah tak ada. What a statement. I mean, Ustaz Adli kena bertanggungjawab lah atas statement ini. Kami boleh aja swap this issue aside, tak ada masalah, kita fokus kepada lain. Masya Allah, tabarakallah. So kalau Asy'ariyah kata zat Tuhan tak ada, atau tak boleh kata Allah ada, apa mafhum mukhalafah dia? Apa dia punya maksud sebenarnya? What does it imply? It implies that Asy'ariyah mengatakan Tuhan tidak wujud. Kan lebih kurang sama dengan statement Ustaz Gasma tu kan? Asy'ariyah menyembah Tuhan yang tidak wujud. Isu dia apa sebenarnya? Kenapa dia orang buat kata macam tu? Isu apabila Asy'ariyah mengatakan bahawa Allah wujud tidak bertempat. So mereka bermati-matian mengatakan bahawa siapa yang kata sesuatu itu wujud tidak bertempat, seolah-olah macam sesuatu itu tidak ada. Sama juga Ustaz Adli membawa contoh Asy'ariyah mengatakan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat bukan bermaksud Allah ada dekat depan mata. Allah berarah. So Ustaz Ali seolah-olah merumuskan bahawa kalau begitu seolah-olah maksud Allah tak ada. Bagi kamu Allah tak ada. Sedangkan pendirian kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan jisim dan dia bukan wujud dalam tempat dan bukan wujud di dalam waktu. Tapi Allah wujud. Tapi mereka mensabitkan atau menekankan bahawa nak kata sesuatu itu wujud, dia mesti dalam waktu, dia mesti dalam zaman dan mesti berjisim. Dan mesti berarah. Seolah-olah begitulah yang mereka cuba nak katakan. So, bahaya statement ni. Cukuplah kata bahawa Asy'ariyah pun percaya Allah ada. Asy'ariyah percaya Allah ada. Tetapi adanya Allah itu bukan seperti yang kita faham. Bukankah itu lebih harmoni? Kita bukan nak memaksa kan? Okey, Ustaz Adi nak faham begitu, nak faham bahawa nampak Allah Subhanahu Wa Taala berarah berapa, kami akan kata salah. Tapi kami tak akan sekali-kali katakan bahawa Ustaz Adli
ataupun aliran Salafiyah ini atau Taimiyun ini menyembah Tuhan yang macam patung, contoh. We will not say something like that. Kita akan kata ini kefahaman mereka yang kami tidak setuju, bagi kami salah. So for you to say Ahlul Kalam, Sidang Kalam ataupun Asy'ariyah mengatakan tak boleh kata zat Allah itu wujud, Allah tak boleh kata Allah ada. Ini berat ni statement ni. Okey? Statement yang berat. Seolah-olah macam Ustaz Ali menyamakan bila kata tidak berjisim, maksudnya tidak berzat. Betul? Seolah-olah macam ada equation dekat situ. Dia equate dua benda. Tidak berjisim, maksudnya tidak berzat lah. Itu yang dia kata, ahli kalam kata Allah tidak ada zat. Siapa yang kata perkataan zat itu adalah jisim? Saya minta kepada Ustaz Ali, mana Ustaz Ali dapat bahawa zat equals to jisim? Itu kesalahan yang besar, fatal sebenarnya daripada Ustaz Ali. Saya harap beliau dapat tarik balik. Saya faham kritikan tu. It's okay. You can deliver your criticism without saying that statement because that statement is wrong. Just kata saja Asy'ariyah ni takwil, kan? Asy'ariyah ni tak boleh terima secara zahir. Memang betul lah. Tapi nak kata bahawa Asy'ariyah ataupun ahli kalam atau sidang kalam kata zat Allah tak wujud, itu salah. Statement tu 100% wrong. Dan fitnah sebenarnya ke atas Asy'ariyah. Just comment Ustaz, there were two assumptions, you addressed one of them, which is no jisim means no that. Kan? I think the second assumption yang dia buat is that when you see Allah, something is being created for that you see, kan? That doesn't imply that there's a that juga. Meaning he's made two assumptions lah. Yes. Which seeing Allah and the how-ness of seeing Allah has no implication on that as well. Thank you. So, ada assumption okay. Tapi untuk terus bagi natijah tu yang bahaya. Assumption tu kami tahu dah. Kami faham dah apa yang you assume of us. But to conclude, berani ke? Berani sungguh sampai ke situ ke? Kan? Sebab tu bila kami kritik kenyataan Ustaz Gasma yang sudah pun diminta maaf itu, kami pernah kata bahawa sebenarnya pegangan ini, dia bukan pegangan individu. Sebenarnya benda ni ada diajar sebenarnya oleh aliran tertentu murid mereka. Kadang-kadang terlepas cakap, kadang-kadang dia cakap dengan jelas. So kita tak mahu orang yang menganggap kita saudara se-Islam, tapi hakikat dalaman mereka menganggap kita menyembah Tuhan yang tidak wujud. Ataupun kita kata Tuhan itu zatnya tidak wujud. Kita tak nak begitu. Okey.